Okey, Assalamualaikum. Kelas kita hari ni, cikgu nak sambung lagi dah. Okey, cikgu nak terangkan eksperimen yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Okey, kamu ingat baliklah. Okey, ada 4 faktor. Faktor yang pertama, kelembapan udara. Okey. Yang kedua adalah luas permukaan air yang terdedah. Okay, luas permukaan terdedah, air lah maksudnya. Yang ketiga adalah suhu persekitaran. Suhu yang keempat adalah pergerakan udara. Okey, so setiap faktor ini dia ada eksperimen yang tersendiri. Memandangkan kita tak boleh buat eksperimen ni, jadi cikgu akan terangkan secara teori sahaja untuk kamu. Okey, boleh rujuk buku teks kamu muka surat 101 hingga 104. Okey, baik, eksperimen yang pertama, okey. Tujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Faktor yang pertama, kelembapan udara. Okey, jadi penyataan masalahnya, adakah kelembapan udara mempengaruhi kadar penyejatan air? Ini adalah hipotesis. Okey, hipotesis ialah ramalan awal. Ramalan awal sebelum kita jalankan sesuatu eksperimen. Jadi mereka meramalkan semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah kadar penyejatan air. Maksud kelembapan udara ni tinggi ni maksudnya kata banyak wap air di udara. Okey. Banyak wap air di udara. Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasi kelembapan udara lah. Okey, dimanipulasi ni maksudnya pemboleh ubah ataupun faktor yang kita nak kaji. Okey, yang kita ubah lah. Yang kita ubah-ubah. Maksudnya nanti dalam eksperimen, contoh kelembapan udara, ada set yang udaranya lembap, ada set yang udaranya kering. Itu yang kita ubah-ubah. Bergerak balas ini adalah hasil akhir eksperimen. Okey, hasil akhir eksperimen iaitu kadar penyejatan air. Okey, boleh salin kelas. Dimalarkan, okey, kita malarkan, kan ada 4 faktor kan. So bila satu faktor tu kita kaji iaitu satu faktor tu kita letak dia sebagai manipulasi. Lagi 3 faktor itu kita letakkan dia sebagai malar. Malar ni maksudnya yang sama. Yang sama ataupun yang tetap sepanjang eksperimen iaitu suhu, pergerakan udara, luas permukaan yang terdedah ataupun saiz kertas kobak korida. Okey, bahan radas, kamu boleh tengoklah. Bahan radas yang diguna. Okey, tengok prosedur gambar rajah. Dia pakai 2 set lah, J dan K. Okey, kamu tengok di sini. Dia celupkan 2 kertas kobak klorida kontang ke dalam air sehingga seluruh kertas itu lembap. Dia celup dua-dua. Okey. Kemudian dia masukkan dalam bekas lah. Okey, dalam serkup kaca yang mengandungi bikar. Okey, dalam setiap bikar, dalam bikar J dia ada air. Manakala bikar K dia ada kalsium klorida kontang. Okay, itu beza dia. This one ada J ada air, K ada kalsium klorida kontang. Dua-dua kertas kobak ni dua-dua adalah lembap. Celup dulu baru kita gantung. So kita tutup dengan serkup kaca dan buat pemerhatian lah apa yang berlaku kepada kertas ini selepas eksperimen. Okay, kamu kena tahu ni apa fungsi kalsium klorida kontang ni. Okey, fungsi kalsium klorida kontang ini adalah untuk menyerap wap air. Dia akan serap wap air. Bila dia serap wap air, maksudnya kelembapan udara yang dalam set K ini adalah rendah lah. Maksudnya kat sini udaranya kelembapannya kering lah. This one lembap. Sebab apa lembap? Sebab sini ada air kan. Air dalam bikar ni dia ada air. So banyak molekul-molekul air yang ada, molekul-molekul air ada dalam serkup kaca ini. Dalam K ni, molekul air tu tak ada sebab kalsium klorida kontang ni dia akan menyerap air sudah kering. So sesuai lah kita nak tengok yang mana kering terlebih dahulu. Okey?
Baik, step yang kedua kita nak kaji pemboleh ubah ataupun kita nak ubah faktor yang kedua, faktor suhu. Okey, penyataan masalah. Adakah suhu persekitaran mempengaruhi kadar penyejatan? Hipotesis, semakin tinggi suhu persekitaran, okey, semakin tinggi kadar penyejatan. Okey, T suhu, temperature meningkat, kadar penyejatan, cikgu guna point form KP lah, kadar penyejatan pun akan meningkat. Okey. Jadi dimanipulasi kita yang ni lah suhu kan. Okey, bergerak balas sama kadar penyejatan, dimalarkan kita malarkan yang lain lah. Kita malarkan yang lagi 3 faktor. Okey. Baik. Gambar rajah dia macam ni. Nampak tak? Okey, kamu tengok kat sini dia pakai kertas kobalt klorida. Okey. Dua-dua dilembapkan dulu, sama macam yang set tadi, celup dalam air dulu. Lepas tu yang bezanya kalau L ni, kalau kamu tengok dekat sini, kertas kobalt klorida L ni dia letak jauh dari cahaya lampu lah. Maksudnya dekat sini suhu rendah lah. Sebab jauh dari lampu. Lampu kan membebaskan tenaga haba. Dia panas kan. Okay, M dia letak bawah lampu. So sini suhu tinggi sikit. Suhu tinggi sikit. Okay, suhu tinggi. Okay, jadi buat pemerhatian. Yang manakah menjadi biru terlebih dahulu. Menjadi biru tu maksudnya dia kering lah. Okey, baik. C, faktor yang seterusnya, faktor luas permukaan yang terdedah. Okey, hipotesisnya, semakin besar luas permukaan yang terdedah, semakin tinggi kadar penyejatan air. So, semakin bertambah ataupun semakin meningkat luas permukaan, LP ni luas permukaan, semakin tinggi kadar penyejatan. Kadar penyejatan pun akan meningkat. Ini dia punya hipotesis. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi luas permukaan yang terdedah. Okey, bergerak balas kadar penyejatan air. Dimalarkan, kita malarkan yang lagi 3 tu. Maksudnya kita malarkan yang lagi 3 selain daripada luas permukaan lah. Letaklah mana-mana satu, pergerakan udara, kelembapan udara, pergerakan udara ataupun suhu persekitaran. Okey, setupnya macam ni. Kan? Nampak tak? Yang ni dia tak pakai kertas kobalt klorida. Yang ni dia pakai kertas turas. Okey, dia guna 3 kertas turas NOP dan dia celup dalam air bagi lembap ketiga-tiga ini. Kemudian yang bezanya dia punya lipatan. Okey, lipatannya O dilipat kepada 2, P dilipat kepada 4. Okey. Kalau kamu tengok kat sini antara NOP yang lebih banyak permukaan yang terdedah N lah. Sebab dia tak lipat kan. Okey. Yang paling sikit luas permukaan terdedah P. Okey. Jadi perhatikan kertas turas mana yang kering terlebih dahulu. Okey, dia gantung dekat kaki retok dan dia tengok yang mana kering terlebih dahulu. Okey. Seterusnya, faktor yang seterusnya dan yang terakhir, pergerakan udara. Okey, semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar penyejatan air. Okey, PU, semakin laju pergerakan udara, PU pergerakan udara, semakin tinggi kadar penyejatan air. Okey, ni ringkasan cikgu bagi untuk kamu lah. Baik, so pemboleh ubah dimanipulasi pergerakan udara, bergerak balas, hasil akhir eksperimen lah. Kita akan tengok dia punya kadar penyejatan air. Dan dimalarkan, kita malarkanlah yang lagi 3 faktor yang lain selain daripada pergerakan udara. Okey. So, kamu tengoklah bukan mula letak kelembapan, luas permukaan yang terdedah ataupun suhu persekitaran. Okey, setup rajahnya macam ni. Okey, yang ni dia pakai kertas kobalt klorida kontang. Okey. Jadi, dilabelkan Q dan R. Titiskan beberapa titik air daripada kedua-dua kertas. Sama jugalah. Okey, katakanlah dia letak berapa titik. Contoh 10 titik kan. So, dua-dua letak 10. Kita nak samakannya lah. Okey, letakkan slide kaca Q di bawah kipas. Manakala slide kaca R jauh daripada kipas. So, yang Q ni letak dekat bawah kipas lah. R jauh daripada kipas. Jauh dari kipas. Okey. Jadi perhatikan kertas kobalt klorida yang mana menjadi biru terlebih dahulu. Okey, maksudnya kat sini yang bawah kipas ni lah pergerakan udaranya tinggi kan. Yang ni yang Q lah. Okey, pergerakan udaranya yang tinggi. Yang R pergerakan udaranya rendah. Sebab apa? Dia duduk jauh daripada kipas.
Okey, jadi pemerhatian. Memandangkan kita tak buat eksperimen ni, so cikgu bagi jawapan dekat kamu. Okey, pemerhatian untuk setiap set, 4 set yang kita buat tu. Okey. Baik, tengok set yang pertama. Set kita nak kaji faktor kelembapan udara. Okey. So, kertas kobat klorida yang mana yang kering? K lah. Okey, K. Boleh cek balik lah. Kamu boleh cek balik dalam buku kamu. Okey. Okay, so infrared. Infrared ni maksudnya kita letak sebab lah. Okay, sebab apa? Kerana kertas turas K kering terlebih dahulu kerana kelembapan udaranya lebih rendah. Okey, kelembapan udaranya lebih rendah. Boleh tengok lah. Tak apa hati, kita boleh tengok balik. Eksperimen tadi, set balik. Kenapa dia kata K? Nampak? Kan? Sebab K dia ada ni, kalsium klorida kontang, dia serap buat air. So, dia tak lembab kat sini. So, kamu tengoklah. Dia cepat sebab tu dia kering terlebih dahulu. Kan? Kelembapan udaranya rendah lah. Okay? Cerita lah kan. Kalau musim kemarau cepat sikit kering. Kalau musim hujan lambat kering. Dia tak? Okay. Baik. Seterusnya. Okay. Untuk set B. B kita nak kaji faktor apa? Suhu persekitaran. Okay. So, in jawab kamu punya pemerhatian. Okay. M lah. M kerana M kering dahulu kerana suhu persekitaran yang lebih tinggi. Yang ni yang kita letak bawah lampu tadi tu kan. M yang kita letak bawah lampu. So dia kering dululah. Dan C, okey, ini faktor luas permukaan. Yang ni kertas turas yang kita lipat tu. So N, okey, N yang kering terlebih dahulu sebab dia N ni kita tak lipat je tak? Kita biar dia terbuka. Dia macam maksudnya dia macam keadaan asal dia lah kertas turas. Tak lipat. Okey. So kertas turas N kering terlebih dahulu kerana luas permukaannya yang lebih besar. Dan D, set D ini untuk faktor pergerakan udara. Okey. Kertas turas Q kering terlebih dahulu kerana pergerakan udara lebih laju. Yang ni kita letak bawah kipas. Kita letak bawah kipas kan. So dia pergerakan udara laju, cepatlah kertas tu kering. Okey, kertas turas kering. Okey. Baik. So perbincangan, apakah maksud penyejatan air? Penyejatan ialah proses di mana keadaan jirim cecair berubah kepada gas. Okey, keadaan jirim cecair dia akan berubah kepada gas. Okey, kemudian seterusnya soalan 2, apakah fungsi kalsium klorida kontang dalam eksperimen A? Okey, untuk menyerap wap air dalam udara. Kan? Ni contoh kalau kita beli kasut, perasan tak dia ada satu macam paket kecil tu kan, ni ada biji-biji tu. Di dalam tu adalah kalsium klorida kontang lah. Dia fungsi dia serap wap air dalam udara bagi sentiasa kering. Kalau jual kasut, kita tak naklah kasut tu dia jadi busuk lah. Kan? Kasut yang disimpan dalam kotak. Macam kita lah. Okay, kalau kita ada stok kasut banyak-banyak, simpan, kamu belilah yang ni. Kat Shopee ada. Kalsium klorida kontang, paket yang kecil tu. Okay. Yang ketiga, apakah fungsi lampu mentol berfilamen dalam eksperimen B? Ada satu kertas tu yang diletak bawah cahaya, bawah lampu kan. Sebab apa? Lampu kan untuk, dia kan membebaskan tenaga haba. Dia panas kan. So, untuk meningkatkan suhu persekitaran. Dan yang keempat, mengapa kertas turas Y dan Z dalam eksperimen C dilipat? Ni eksperimen C ni faktor yang nak kaji luas permukaan. Okey, kenapa dilipat? Untuk kurangkan luas permukaan yang terdedah. Okay. 5, terangkan mengapa kipas diguna dalam eksperimen D. Eksperimen D ini kita nak kaji faktor pergerakan udara. Kenapa ada kita letak bawah kipas? Kerana untuk mempercepatkan pergerakan udara. Okey, so kesimpulan, kadar penyejatan air dipengaruhi oleh kelembapan udara, suhu persekitaran, luas permukaan terdedah dan pergerakan udara. So cukuplah 4. Alright. Okey, boleh siap nak? Okey, settle. Siap eksperimen untuk faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan. Jangan lupa ya kelas, tulis hari dan tarikh dekat muka slide yang mula-mula tadi. Hari yang kita buat lah kat sini nah. Tulis hari, tarikh. Okey, sekian itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.